Okey, boleh start tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana masih lagi memberi peluang kepada kita berkumpul dan bertemu walaupun hanya di maya. Sekurang-kurangnya kita boleh berkongsi maklumat mengenai perkembangan terkini kita. Di samping itu juga kita dapat meneruskan pengajian dalam ilmu Fardhu Ain yang menjadi keutamaan dan kewajipan kepada kita sebagai seorang muslimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, untuk sekian kali sedar tak sedar kuliah kita menginjak siri ke-19. Semoga perkongsian kita bersama ini banyak memberi manfaat dan dapat menyelesaikan masalah terpenting bagi seorang wanita. Maknanya semoga kita dapat merungkaikan permasalahan yang rumit ini dalam keluarga kita terutamanya, agar anak-anak kita dan cucu-cucu kita tidak keliru. Permasalahan darah ini berkait rapat dengan banyak ibadat sebenarnya. Bukan ibadat solat sahaja. Itu dia. Dan kalau kita tak belajar tentang ilmu darah ini, kemungkinan kita berhukum dengan pandangan yang salah. Bukan diri kita sahaja yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Ayah kita, suami kita pun terlibat sama. Itulah kita kena belajar tentang perkara Fardhu Ain ini. Hari ini kita akan teruskan perbincangan mengenai golongan mutahayyirah. Mungkin tak sabarlah, ada yang tak sabar nak tahu apa benda sebenarnya golongan mutahayyirah ini. Kita dengar mutahayyirah hari tu kita dah sebut dah sikit secara ringkasnya. Tapi sebelum kita masuk ke bab mutahayyirah ini, okeylah kita beri peluang, kemungkinan ada beberapa persoalan yang mungkin hendak dikemukakan. T ada tak masuk? T Sesma. T ada tak T? Kak Nur tak nampak nama-nama orang ni? Ada. Okey. Ada T tanya tak? T PM Kak Nur mengenai apa? Mengenai jawapan ustaz. Dalam tanyalah ustaz. Mungkin adalah orang tengok juga ke ataupun tak perasan. Sebenarnya tanyalah ustaz itu siaran pada 12 Julai lagi tahun 2021 ni. Jadi adalah seorang hamba Allah tanya mengenai keadaan yang ketika hamil dia kata keluar seperti darah. Itu soalan dia. Keluar seperti darah tapi ustaz tu beritahu, Kak Nur rasa ustaz tu silap sebut koknya. Sebab ustaz kata kebanyakan mazhab termasuk mazhab Syafi'i mengatakan darah itu bukan haid. Tapi sebenarnya haid. Sebenarnya haid. Kak Nur tak tahulah sama ada ustaz tersilap sebut. Mungkin dia nak sebut jawapan itu sebenarnya darah yang keluar semasa hamil tu haid. Takut ustaz tersilap sebut bukan haid. Itu dia. Tapi sebenarnya haid lah. Maknanya kemungkinan orang yang hamil pun akan keluar darah yang dihukumkan sebagai haid bila cukup syarat dia. Syarat haid yang kita belajar tu lah. Iaitu darah itu mesti lebih 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Apabila darah itu keluar dalam tempoh itu, maknanya tetap dikira haid mengikut pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Itu dia. Tapi ustaz kata bukan haid. Tidak. Itu dia. Kak Nur pun tengok semula. Kak Nur ingatkan mula-mula tu mengenai hukum darah yang keluar ketika nak bersalin. Rupanya memang ada orang tanya
darah apa yang nak dihukumkan bila masa haid, masa pregnant tu ada keluar darah. Gitu. Okey. Jadi orang boleh faham tak setakat ni? Hak yang kita belajar, sebab Kak Nur pun pernah sentuh dah sebelum ni. Maknanya wanita hamil memang kemungkinan dia akan keluar haid. Maknanya kalau keluar darah, cukup syarat itu tetap dikira haid. Itu pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Walaupun kita kata dalam perbahasan itu banyak disentuh, sebab ada apa ni yang dia tengok pendapat doktor pun kata kalau pregnant pintu rahim tertutup apa serba, tapi akhir sekali kesimpulan sekali bagi mazhab Syafi'i, wanita hamil boleh didatangi haid. Itu dia. Okey. Okey dah. Ti memang faham dah. Ti faham dah. Sebab tu Ti tanya tu. Sebab Ti kejut dengar jawapan ustaz. Ya dah. Tu. Ya, sebab dia publish kan nak. Publish kan nak. Yelah. Jadi berjuta orang tengok dah. Sebab dia kata mungkin darah tu disebabkan oleh rahim kat bawah ke. Saya tak tahu lah ustaz tu salah sebut ke ataupun dia memang tak tahulah, wallahu alam. Lepas tu dia kata mungkin kerana apa tu ayat dia mengadakan hubungan suami isteri, jadi darah tu keluar. Dia bagi fakta tu, dua fakta tu. Kan Kak Nur kan? Ya. Yelah kalau lah misalan sebab dalam perbahasan bab haid pun memang ustaz kupas. Ustaz sebut hak yang kata kemungkinan dia bersama dengan suami, keesokannya keluar darah, tapi kalau disebabkan hubungan suami isteri itu, kemungkinan darah itu tak banyak. Maknanya darah itu mungkin bercampur lendir sikit-sikit je, ya dah. Bila sikit-sikit tak cukup 24 jam tidak juga dikatakan haid. Tapi masalahnya kalau kita nak bincang benda ni, kita kena sebut. Kalau darah itu cukup syarat haid, dalam mazhab Syafi'i tetap dikira sebagai haid. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia tak tengok apa faktor yang menyebabkan keluarnya darah. Yang dia tengok apabila darah itu keluar daripada faraj, maknanya kemungkinan ada darah haid, ada darah istihadah dan ada darah nifas. Jadi bila ada ketiga-tiga darah itu, kita kena spesifikkanlah. Nak tentukan haid, kita tengok formula haid. Itu perbincangan dia panjang sebenarnya. Tapi apa-apa pun kesimpulannya bagi mazhab Syafi'i, wanita hamil boleh didatangi haid. Yang mana darah cukup syarat-syarat haid tetap dikira haid. Itu dia. Maknanya kalau kita nak berhujah dengan orang, kita beri jawapan gitulah. Memang ada perbahasan, memang dalam mazhab Syafi'i dia bincang tu dari segi kedoktoran. Sebab doktor kebanyakan kata apabila wanita mengandung memang pintu rahim tu tertutup. Ya dah, sebab darah haid itu keluar daripada pangkal rahim. Itu panjang. Tapi apa-apa pun kita tengok ni. Kesimpulannya mazhab Syafi'i kata tetap haid apabila cukup syarat. Itu je lah. Okey, sebelum kita bincang mutahayyirah, sebab mutahayyirah ni sebenarnya ilmu fardu kifayah. Jadi kalau bolehnya kita nak biar kita betul-betul mahir dalam hak yang berkaitan ilmu fardu ain ini. Hak yang melibatkan istihadah dan haid ini. Okey. Jadi sebelum kita sentuh mengenai mutahayyirah itu, Kak Nur nak sentuh satu perkara mengenai adat istihadah. Minggu lepas-lepas tu Kak Nur ada sentuh sikit lah mengenai adat istihadah, iaitu apabila seseorang itu dia telah mengalami istihadah pada bulan lepas, maknanya dia boleh ikut adat istihadah bulan lepas itu. Apa maksud dia tu? Kita tengok satu contoh di sini. Okey. Kita tengok dalam gambar rajah itu ada Kak Nur buat tu 3 bulan lah. Bermula bulan Jun, bulan Julai dan bulan Ogos. Okey, bulan Jun kita namakan seorang nama Siti lah. Bulan Jun, haid Siti bermula 5 hari bulan selama 6 hari.
Okey, itu selesai. Bulan Julai, darah mulai keluar pada 1 hari bulan sehingga melepasi 15 hari. Yang mana bermula hari pertama sehingga hari ke-16 dengan satu warna. Dak kira lah sama ada hitam, merah ataupun kuning. Yang jelas satu warna. Okey. Jadi dalam bulan Julai, apa yang dilalui oleh Siti pada hari pertama keluar darah, memang Siti tak solat hingga hari-hari seterusnya. Dan apabila darah melepasi 15 hari, maka hari ke-16, guana-guana pun Siti kena buat analisis. Oleh kerana darah satu warna, maka luput syarat tamyiz. Kita letak sini warna hitam lah sebab kat nubus itu gambar warna hitam ya dah. Okey, jadi Siti dapati dari hari pertama sehingga hari ke-16 itu warna hitam. Bila warna hitam bermakna luput syarat tamyiz. Bila luput syarat tamyiz, maka Siti kena rujuk kepada adat haid yang lepas, iaitu adat haid bulan lepas 6 hari. Bulan Jun tu 6 hari. Maka bulan Julai ini pun sama. Haid Siti 6 hari. 6 harilah berdasarkan bulan yang lepas. Jadi hari ke-16 tu Siti kena mandi wajib. Kerana dikira dia berada dalam istihadah dah lah. Sebab apa? Sebab haid dah ditentukan mengikut adat yang lepas 6 hari. Jadi hari ke-7 itu bermula istihadah. Bermakna hari ke-16 pun istihadah lah. Sebab itu Siti kena mandi pada hari ke-16 itu. Itu dia. Andai kata hari seterusnya keluar darah yang sama. Iaitu darah dak kira lah kalau start merah, merah lah maksudnya. Ni kita buat warna hitam. Jadi hari seterusnya keluar darah. Ni istihadah dia. Maknanya kalau berhenti setakat ini, maknanya haid dia 6 hari, yang selepas itu istihadah. Tu kalau berhenti pada hari ke-16. Dah. Tapi kita buat andaian. Andai kata hari seterusnya keluar darah yang sama. Keluar darah yang sama, iaitu warna hitam. Hari ke-17 juga hitam, hari ke-18 hitam. Maknanya tetap dikira istihadah. Sebab apa? Sebab istihadah Siti tak cukup pun lagi 15 hari, ya tak? Tadi yang Kak Nun tanda ni sebab kita andaikan darah berhenti pada hari ke-16. Bermakna sampai 16 tu istihadah. Tapi kalaulah sehari seterusnya darah yang sama, tetap dikira istihadah juga. Itu dia. Jadi kita tengok berapa hari adat istihadah Siti sebenarnya berdasarkan bulan lepas. Berapa hari? Cuba kira. Ni hak bulan Jun ni. Istihadah Siti, suci Siti lah. Sebab bulan Jun Siti tidak mengalami istihadah, ya dah. Maknanya darah dia 6 hari sahaja. Jadi hari suci Siti pada bulan Jun berapa hari? Dia 6 hari saja ni. Jadi bermula hari ke hari ke berapa ni? Hari ke-11 dah. Berapa hari suci Siti bulan lepas? Maknanya daripada 12 hari bulan tu sampai 1 hari bulan tak 19 hari lah kan? 19 hari. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, bila darah hari ke-17 keluar, maksudnya kita kena kira lah. Kena kira dah. Istihadah Siti ni sama seperti mana suci Siti bulan Jun. Okey. Dah? Itu dia. Itu andai kata darah warna hitam. Tetapi kalau
Kalau kita tengok, andai kata darah Siti keluar warna merah. Keluar warna merah. Adakah istihadah Siti sama seperti bulan lepas? Tak sama lah. Bila ada dah lain darah tu, jadi berapa hari? Jadi apabila hari ke-19 ini keluar darah, hari ke berapa? 20 keluar darah warna merah. Jadi waktu istihadah Siti bukan seperti bulan lepas. Tetapi waktu istihadah dia 15 hari. Jadi 15 hari bila berakhir 15 hari? Berakhir pada hari ke-21. Kalau kita tengok ni, bermula istihadah ni pada hari ke berapa ni? Ke-7 lah. Ke-7. Ke-7 kita tengok. Sebab apa waktu suci ataupun waktu istihadah Siti ni berubah? Kerana darah warna lain keluar. Itu dia. Tapi kalau darah warna yang sama, maknanya waktu istihadah dia sama seperti bulan lepas. Okey. Itu dia. Okey. Jadi kita tengok di sini hari ke-21 tamat waktu ataupun tamat tempoh istihadah minimum Siti 15 hari. Ni. Okey, tamat situ. Bermakna hari ke-22 kalau keluar darah akan dikira sebagai haid untuk pusingan baharu. Itu dia. Okey, setakat ni boleh faham ke tak? In boleh faham lah. In sebab Kak Nu tahu lah. In faham dah ni. Orang lain ni. Orang lain ada tak hak buka ni. Kak Nu nampak In seorang je yang buka gambar. Buka ni lah. Buka gambar ni. Orang lain Kak Nu tak nampak. Orang lain boleh faham tak setakat ni dulu ni. Hak sampai bulan Julai ni. Faham tak? Okey. Tadi Kak Nu nak cerita apabila istihadah dah berlaku pada bulan Julai. Apa yang perlu dilakukan oleh Siti bulan Ogos pula. Itu dia. Apa yang dilakukan oleh Siti bulan Ogos pula. Okey, bulan Ogos ataupun kalau kita kata bersambung tadilah hari ke-22 ni, yang haid baru ni. Jadi apabila haid baru pula Siti boleh memilih cara shortcut. Yang Kak Nu sebut minggu lepas-lepas tu. Shortcut. Dah apa maksud shortcut ni? Iaitu Siti boleh beradat dengan adat istihadah yang lepas. Maksudnya bila bulan Ogos keluar darah ataupun hari ke-22 itu keluar darah, bermakna Siti kena ingat dia telah beristihadah pada bulan Julai yang lepas. Bermakna dia boleh terus mandi wajib pada hari ke-7 kerana menganggarkan kejadian istihadah akan berulang untuk bulan ini. Dianggap istihadah akan berlaku juga pada bulan Ogos ini. Itu dia. Walaupun hari ke-8 darah masih keluar, ke-7 keluar, ke-8 keluar, maknanya darah tersebut dianggap darah istihadah. Dianggap darah istihadah lah. Itu dia. Jadi ya? Kak Yah nak tanya ke? Kedap? Tak tak. Okey. Ada nak tanya ke? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Jadi
Siti menganggap bahawa bulan Ogos ni juga terjadi seperti mana bulan Julai. Maknanya dianggarkan berlaku istihadah. Bermakna bila habis je hari ke-6 yang dihukumkan haid itu, hari ke-7 dia boleh mandi wajib. Walaupun pada hari ke-7 itu darah keluar. Maknanya dah dosa ke tak dia keluar, dia mandi masa darah ada ni? Tak berdosa. Dia ikut cara yang betul. Sebab ulama kata bagi orang yang telah beradat dengan istihadah bulan lepas, bulan ini dia boleh ikut. Itu dia. Jadi dia boleh mandi pada hari yang ke-7 itu. Yang ke-7, 8, 9 ni lah, maknanya dia berada dalam keadaan suci dah. Sebab bulan Julai lepas haid dia hanya 6 hari. Okey, jadi kalau bulan Ogos ini dia mengalami istihadah juga, bermakna dia tak perlu qada apa-apa dah. Sedangkan masa bulan Julai dulu dia kena qada ni. Ya tak? Sebab dia tak solat lagi pada hari ke-7, ke-8, ke-9 sampai hari ke-16 dia tak solat. Bulan lepas, bulan 7 tu. Jadi apabila haid dia telah ditetapkan 6 hari berdasarkan bulan Jun, maknanya dia kena qada hari ke-7, 8, 9 sampai hari ke-16, hari ke-15, ya tak? Dia kena qada. Jadi kalau bulan Ogos kejadian yang sama berlaku. Bermakna dia telah selesai dah. Tak perlu qada apa-apa dah. Sebab dia telah melakukan apa yang sepatutnya. Sebab dia anggar jadi gitu, jadi sungguh. Tapi andai kata tak jadi, tak istihadah, kemungkinan pada hari ke-7 ni berlaku keluar darah misalnya. Tak? Keluar darah pula hari hari ke-7 ni. Maknanya tak jadi, misalnya tak jadi istihadah. Maksudnya hari ke-7 keluar darah, 8 keluar darah, 9 keluar darah. Ya tak? Okey. Ni. Kita tengok keluar darah ni melebihi pada hari 6 tu. 6 hari tu. Tiba-tiba berhenti di situ darah dia. Jadi kalau tak melewati 15 hari, haid dia berapa hari? Haid Siti 9 lah. Haid Siti 9 hari. Jadi dosa ke Dok Siti dah dimandi dah ni? Maknanya tak berdosa, cuma dia kena mandi semula sahaja. Dia kena mandi semula pada hari ke-10. Tu je. Dia tak berdosa. Okey. Dia mandi hari ke-10, mandi semula sebab hak yang dia mandi pada hari ke-7 ini terbatal. Sebab haid dia ni tidak melepasi 15 hari. Bermakna dia kena ikut takwim biasa. Okey, faham ke tak orang lain? Faham ke tak? Ada soalan tak setakat ni? Takut ada yang tak faham ke, keliru ke, tanya. Nun, Ya. maknanya dekat situ dia ada pilihan lah kan? Ya. Dia boleh beradat dengan adat istihadah yang lepas kalau dia nak beradat dengan adat istihadah yang lepas. Tapi kalau dia, sebab darah kita tu kalau katalah dah sampai hari ke-6 bulan Ogos tu, dia bersambung. Dia tak ada berhenti. Tapi dia memilih untuk menunggu. Menunggu tak apa kan Kak Nun? Boleh menunggu pun boleh. Sebab mungkin dia tengok darah, mungkin bulan ni dia kata dah jadi seperti bulan lepas dah. Dia kata sebab tengok keadaan darah yang darah dia tu mungkin cair ke, tak sama seperti bulan lepas. Dia pun tambah ikut bulan lepas, boleh. Okey. Sebab kadang tu kita memang kita dapat rasa je dah. Darah kita itu bulan ni sama macam bulan lepas. Bulan lepas istihadah, kemungkinan bulan ni pun istihadah ni rasa. Ya dah. Maknanya boleh, kita ada dua pilihan. Itulah yang ulama menetapkan kaedah-kaedah tertentu
untuk memudahkan kita sebenarnya. Untuk memudahkan kita beramal dengan cara yang betul. Sebab kalau kita tengok keadaan tadi, bila berlaku istihadah berpanjangan, ini memang memudahkan kepada kita sebagai mustahadah. Itu dia. Supaya taklah banyak kita kena qada solat yang tertinggal. Okey. Boleh faham ke tak? Orang lain tanya, orang lain tu kalau kok ada soalan. Faham kan? Okey. Ya. Ti tanya. Okey, katakanlah dia bulan Ogos tu dia tak nak tunggu jadi dia nak mandi hari ke-6 tu. Jadi dia tak tahu darah dia tu dua warna ataupun satu warna. Dia punya istihadah dia. Jadi kalau satu warna dia kena ikut apa ni? Kan tadi kan dia 19 hari suci ya. Kalau dua warna dia kena ikut 15 hari suci. Ya Kak Nur. Betul Kak Nur? Jadi dia nak pilih hak mana ni Kak Nur? Macam mana? Okey. Kalau kita tengok macam ni. Kalau misalnya sampai ke hari ke-6 itu hitam. Ya tak? Sampai ke hari ke-6 tu hitam. Hari ke-7 tu merah misalnya. Okey. Jadi kita boleh beramal juga dengan istihadah dia. Sebab apabila kita bila berlaku istihadah, bermakna hitam ini akan dikira sebagai haid. Maknanya 6 hari juga. Jadi apabila berlaku istihadah, maknanya kan sini kan akan dihukumkan hitam, bermakna 6 hari juga. Jadi hari ke-7 ni istihadah dah. Kalau kita dah mandi pada hari ke-7 ni, maknanya kita tak perlu qada apa-apa. Walaupun kita kata keluar darah yang lain yang boleh ditamyiz. Tapi andai kata je saat ni dia tak lepas pada 15 hari. Mungkin hari ke-10, ya tak, berhenti dah sebenarnya sampai situ je. Jadi cuma kita tak berdosa. Hak ninya. Cuma kita kena mandi. Kita kena mandi wajib saja. Qada solat tak perlu dah. Itu dia. Okey. Ke kena qada pula? Tak kena qada sebab ni haid. Haid kan tak kena qada. Solatlah. Okey. Namun begitu kita ada pilihan. Kalau kita kata kita tak mau mandi lagi ni, tak apa, kita nak tunggu. Tapi andai kata istihadah berulang, maksudnya kita kena qada semula. Itu dia. Tetapi kalau haid kita 10 hari, kita tak perlu qada apa-apa dah. Ya tak? Itu. Cuma kena mandi semula je. Okey. Okey, ada satu lagi keadaan macam In sebut tadi. Ni hak yang biasa dialami oleh kebanyakan daripada kita lah sebagai wanita. Berlaku naqab. Berlaku naqab. Itu dia. Contoh kita tengok slide ni. Okey. Berlaku naqab. Contoh 3 hari keluar darah. Hari ke-4 hingga hari ke-6 darah berhenti. Darah berhenti 3 hari. Dan darah keluar semula pada hari ke-7 hingga hari ke-9. Okey. Jadi berapa hari haid kita ni? Berapa hari? Kalau kita perhatikan 3 hari. Okey. 9 hari. Okey, 9 hari lah. Sebab apa? Sebab darah tidak melepasi 15 hari. Itu dia. Cumanya kita tengok di sini. Kalau dalam perjalanan. Dalam perjalanan hari ke-4 ni memang kita dah mandilah, ya dah. Sebab hari tu kita dah bincang bagaimana cara kita nak memastikan darah kita berhenti, iaitu kita calit, buat calitan.
Apabila tidak ada lagi tanda-tanda darah, contohnya kita kita calik dengan kapas tu, keluar bersih ataupun memang kita rasa kering dah keluar dah darah, maknanya bahawa kita rasa dah berhenti darah pada hari keempat ni. Mana kita mandi wajib lah pada hari ni. Kita mandi wajib dan solat seperti biasa. Tiba-tiba hari ketujuh keluar darah. Keluar darah. Dan memang kita berhenti solat lah sebabnya dalam tempoh 15 hari lagi. Ya dah, maknanya seperti biasa memang kita berhenti solat. Dan kita pun memang kita ingat Allah burn dah. Kalau kita puasa tak di hari keempat, 5, 6 tu memang burn puasa kita. Memang kita diajar begitu. Ya tak, sebelum-sebelum ni. Mungkin kita tak tahu pendapat yang macam mana, apa yang ulama perbahaskan tentang keadaan nakak ni. Ya tak, sebelum ni. Tapi memang dari dulu-dulu lagi kita tahu bila berlaku keluar darah semula dalam tempoh 15 hari, hak yang suci tadi tu burn. Maknanya dianggap tak jadi dah. Kalau kita puasa pun memang kita akan ganti. Ya dah. Cuma di sini Kak Nur nak tengok sikit perbahasan yang ulama bincang mengenai waktu nakak tadi. Memang ada dua pandangan. Macam In tanya saat ni, baru In tanya sebelum kita masuk kelas saat ni. Okey, ada dua pendapat sebenarnya. Satu, dalam mazhab Syafi'i memang waktu suci ini maknanya dikira sebagai haid juga sebab darah keluar lagi dalam tempoh 15 hari. Maknanya tetap dikira haid. Cumanya pendapat Imam Malik dan juga mazhab Hambali mengatakan waktu suci tadi tetap dikira suci. Itu tak kira lah sebab mazhab lain. Kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau kita dengar ustaz bincang ataupun kalau kita baca buku, memang pendapat Syafi'i di sini disebut Qaul Al-Azhar. Apa yang dimaksudkan dengan Qaul Al-Azhar? Kalau nak tak ada hari ni. Kalau nak ada, sebab Kak Nur sama sama kos dengan Na masa kat UKM Jabatan Quran Sunnah. Kami belajar sebab dulu kami belajar subjek usul mazahib dan fiqh mazahib. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab ataupun dalam buku-buku berkaitan dengan fiqh, kalau pendapat Imam Syafi'i sendiri yang mana perkataan disebut Al-Azhar. Jadi perkataan Al-Azhar ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, yang mana yang menunjukkan di situ pendapat Imam Syafi'i sendiri melawan pendapat mazhab yang 3 lagi itu. Disebut Qaul Al-Azhar. Tapi ada kalanya disebut masyhur, al-masyhur, al-asah. Itu. Jadi dia ada istilah-istilah tersendirilah. Di sini ada disebut mazahib. Jadi kalau mazhab Syafi'i dia berbeza pendapat dengan mazhab lain, disebut Qaul Al-Azhar. Itu yang muktamad lah. Itu dia. Yang muktamad. Tapi kalau kita tengok di sini, kalau mengikut pendapat Ustaz Tuan Guru Ustaz Rozaini, dia sebut ada setengah daripada pengikut Syafi'i, iaitu pendapat yang terpinggir. Dia bukan pendapat yang kuat, tapi pendapat yang terpinggir. Pendapat terpinggir kata suci. Dia ikut pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Dia kata waktu suci di sini, tapi kita tak guna pakai. Sebab kita dari dulu-dulu lagi memang ustaz beritahu, bila berlaku suci di sini dan keluar darah dalam tempoh 15 hari lagi ni, maknanya tetap dikira haid. Tak? Sebab kita ambil pendapat yang muktamad daripada mazhab Syafi'i. Tak? Walaupun ada kata tadi pendapat yang terpinggir dia ikut mazhab Maliki, di Malaysia ni kita tak guna pakai pendapat itu. Tak?
Tapi kalaulah kata di Mekah ni orang guna pendapat ini ataupun mengenai pandangan ni, itu lain kira lah. Maknanya suku kira pula. Sebab hari tu Kak Nur dah bincang dah. Kita boleh ikut pendapat mazhab lain, tapi dia ada syarat. Dah indang dah hari tu. Kak Nur pernah cerita dah. Okey, syarat kita nak beramal dengan mazhab lain, yang pertama, kita belajar. Kita belajar apa perbahasan mazhab lain di situ. Satu. Yang keduanya, kita boleh beramal apabila kita berada di tempat yang mereka mengamalkan mazhab tersebut. Contoh mazhab Maliki. Kita boleh ikut mazhab dia apabila kita berada di sana. Contohnya hari tu kita tengok dah. Buat contoh. Masuk dah lagi dah sana ni. Kata masuk lambat sikit. Gitu berada di Jordan. Dia dok ngaji sebab masa period. Ada ustazah tu tanya, anak dia dok ngaji. Ustazah tu kata, apa anak tak mengaji ni? Ada kata sebab dia period. Period pun boleh baca. Sebab mazhab Syafi'i, mazhab Maliki apabila berada dalam keadaan haid boleh baca kan? Tapi mazhab kita tak boleh. Jadi kalau kita berada di sana, kita boleh meraihkan pendapat ataupun pandangan mereka. Meraihkan mazhab mereka boleh. Ataupun kita berada di Mekah. Di Mekah tu kan banyak mazhab. Mazhab Syafi'i ada, Hambali ada, Maliki ada, Hanafi ada. Jadi kita boleh beramal dengan mazhab lain di sana. Di sini kita boleh buat dah? Tak. Contoh Kak Nur buat contoh dah hari tu. Kalau di Turki dia mengamalkan mazhab Maliki, boleh je pegang-pegang anjing. Kalau kita tengok, kalau orang pernah pergi kat Istanbul atau benda Turki tu, dia riba-riba kucing dia, usap-usap anjing lah, bukan kucing, anjing. Boleh je sebab bagi dia tak najis kan. Kalau mazhab kita, maknanya hak kering-kering tu tak kisahlah. Tapi kat kita ni kan tak boleh. Kalau siapa dia yang berani nak usap-usap anjing tu. Dulu orang bergambar pun kecoh satu Malaysia. Ya tak? Padahal maknanya kita boleh je raih pendapat mazhab lain. Tapi boleh tak kita nak mengamalkan dalam masyarakat kita? Tak boleh. Itu dia. Sebab kita ni hanya mengamalkan mazhab Syafi'i saja. Dan Kak Nur pernah terbaca yang Ustaz Izhar tu. Ustaz Muhammad Izhar, pensyarah UKM kan, yang biasa keluar TV tu. Dia memang pakar dalam bidang mazhab-mazhab ni. Sebab dia memang ambil kos itu. Dia pun kata, di Malaysia ni, kata setakat ini tak boleh lagi kita nak buka kepada umat Islam untuk mengamalkan mazhab-mazhab lain. Kecoh. Maknanya tidak ada keperluan. Maksudnya, di Malaysia ni kita hanya ikut pendapat mazhab Syafi'i. Itu dia. Jadi hak ni memang kita dari dulu memang kita pegang dah. Okey. Dan hak Kak Nur nak cerita ni, kebetulan kita bercakap mengenai perkara yang berulang. Ada nak tanya ke? Izzah nak tanya? Siapa nak? Tadi terputus. Terputus. Yang Ustaz Izhar tu lepas tu terputus. Okey. Ustaz Izhar, In kenal kan? Kenal tak? Tak dengar In, suara In tak dengar. Tak ingat. Ustaz Izhar tu dia famous lah dia kan. Dia kan selalu keluar TV. Dr. Muhammad Izhar tu. Datuk Dr. Muhammad Izhar. Kan tak sebut nama penuh. Okey. Kan dia kan pakar bahagian kajian mazhab. Tu. Datuk Dr. Muhammad Izhar tu. Dia pun pernah kata di Malaysia ni tidak sesuai untuk mengamalkan lebih daripada satu mazhab. Maknanya tidak ada keperluan lagi. Contoh macam nak buat Mekah tu lah. Maknanya mazhab lain-lain tu boleh amal. Gitu. Walaupun kita tengok di Mekah sendiri pun dia ada satu mazhab saja. Ya dah. Cuma apabila orang daripada negara-negara lain berkumpul di situ tu yang jadi banyak mazhab. Tu. Maksudnya apabila sebut sahaja satu mazhab, bermakna kita kena ikut pendapat
tamat. Dengar tak suara Kak Nur ni? Dengar, tapi gambar tak ada aja. Tak ada gambar. Kak Nur pun tak nampak pula gambar ni. Guanha pula dah ni. Suara saja. Dengar suara je. Kak Nur apa tak tahu ya jadi. Jadi tekan apa? Kamera tu. Macam-macam cerita. Okey dah. Okey dah. Okey dah. Okey. Okey, jadi hak ni memang kita pegang dah lah. Hak ni tak ada masalah, ya dah. Cuma Kak Nur nak beritahu ni. Satu ni, andai kata bulan kedua berlaku macam ni. Kalau bulan pertama tu memang hari keempat tu kita mandi wajib sebab kita tak tahu lagi. Hari ketujuh tu akan keluar darah, ya dah? Okey, jadi apabila bulan depan pula. Bulan depan jadi macam ni juga. Sedangkan sebelum ni darah kita ni tak ada pun 3 hari ni. Mungkin 4, mungkin 5. Tapi bulan lepas ni sebab kita tak tahu lagi keadaan, sebab tu kita mandi dah hari keempat. Okey, jadi bila bulan kedua berlaku, berarti darah hari yang ke-3. Hari keempat ni kita nak mandi wajib ke tak lagi? Maksudnya gitu. Ada perbahasan di sini. Kita nak mandi wajib tak lagi hari keempat ni? Tak, sebab bulan lepas dia berhenti sekejap dia sambung mula. Jadi tak. Okey, Ma dah. Okey. Ma cakap tak ke Ma? Okey. Jadi kalau dia ada 2 pandangan sebenarnya. Satu, pandangan pertama mengenai pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata jika darah dah berhenti mesti mandi wajib. Walaupun adat bulan lepas darah keluar semula pada hari ke-7. Sebab Imam Nawawi diambil pendekatan berihtiyat, iaitu bercermat di sini. Kerana walaupun bulan lepas darah keluar semula, tapi bulan ni mungkin darah berhenti terus pada hari ke-3 tu. Dan kita sebagai manusia seeloknya beramal dengan perkara yang zahir ketika itu. Ini pandangan Imam Nawawi. Pandangan memang kuat lah. Kak Nur memang setuju pandangan Imam Nawawi ni sebab Imam Nawawi dia begitu teliti dalam setiap pandangan dia. Itu dia. Okey, namun ada satu pandangan lagi iaitu pandangan Imam Ar-Rafi'i. Biasanya dia 2 orang ni lah, Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i yang biasanya berhujah. Sebab kalau kita tengok kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka berdua ini pun digelar Ar-Syaikhan. Ar-Syaikhan kalau dalam bab hadis, Ar-Syaikhan itu dia refer kepada Imam Bukhari dan Muslim. Tapi dalam fiqh, 2 orang Ar-Syaikhan itu merujuk kepada Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Okey, jadi apa pandangan Imam Ar-Rafi'i ni? Imam Ar-Rafi'i kata, kita kalau dah bulan lepas berlaku dah istihadah pula dah. Berlaku dah perkara yang sama, darah keluar semula, maknanya hari keempat tu kita tak perlu mandi wajib lagi. Sebab darah akan keluar semula. Itu dia, akan keluar semula dan memang jadi haid. Itu dia. Jadi boleh tak mandi lagi pada hari ke-4 itu. Itu menurut pandangan Imam Ar-Rafi'i. Itu dia. Okey, jadi kita boleh ikut mana-manalah. Kemungkinan kalau kita tengok di sini, bergantung kepada keadaan kita. Mungkin Kak Nun tak sama dengan In. Mungkin T lain. Tapi kita sendiri, kita boleh. Kalau kita orang yang memang cakna tentang darah haid kita, memang kita perasan, ya tak? Maknanya
darah kita ni mungkin dah 3 hari tu memang kita rasa dah berhenti dah sebab cairnya. Tak, mungkin hari pertama tu memang keluar ketul. Lepas tu hari kedua tu dah merah. Hari ketiga tu dah sikit-sikit dah. Hari keempat tu memang suci. Maknanya kita boleh mengikut pandangan Imam Nawawi. Mandi selalu pada hari keempat. Tapi kalaulah misalnya hari ketiga tadi tu merah lagi. Macam kena keluar pula je. Mungkin ni masa ni tersekat saja ni hari ketiga keempat ni kita kata. Rupa-rupa betul sungguh. Ya maknanya kita sendiri tahu. Ya dah. Sebab itu ada dua pandangan ini memberi satu kemudahan kepada kita. Ya dah. Satu kelegaan lah. Maknanya kita boleh bertindak dengan cara pertama dan kita boleh bertindak dengan cara kedua. Ya dah In? Tu dia. Jadi maknanya memang satu rahmat lah. Kita kata pandangan-pandangan imam besar ni. Ya dah. Maknanya kita boleh ikut berdasarkan keadaan kita lah. Itu dia. Itu dia. Okey, boleh. Tapi Kak Nur tengok setakat ini 3 orang dah setakat ni Kak Nur dengar daripada ustaz-ustaz ni. Dan Kak Nur pun pernah tanya juga kepada ustazah ni. Maknanya pandangan mana yang molek dia ikut. Kak Nur naknya dia terang lah macam kalau ikut pandangan Imam Nawawi gini, ikut pandangan Imam Rafi'i macam ni. Kak Nur nak dengar gitu. Tapi dia tak khabar sini. Hak dia tekankan hak tadi tu. Maknanya pendapat Imam Syafi'i kata hak sini ni haid, hak kata dah ikut awak lah kalau awak nak guna pendapat kata suci. Maksud Kak Nur bukan nak tanya hak ni dah kecil lagi kita tahu dah. Ya tak, bila berlaku darah keluar semula ni haid. Hak yang Kak Nur nak tahu ni perjalanan pada hari ke-4 itu. Tak? Sebab kita biasalah. Maknanya mula haid kita biasa 6 hari 7 hari. Tiba-tiba hari ketiga dah berhenti. Jadi kita nak mandi wajib ke tak hari ke-4? Biasa gitu hak orang yang tanya-tanya tu. Kan In? Hak yang biasa-biasanya. Hak yang praktikalnya. Kalau dari segi teori ni, kita tak mendengar sangat dah. Sebab tu Kak Nur bercakap ni maknanya Kak Nur tak rujuk kepada buku-buku tu. Maknanya sebab bila berujuk kepada buku, jadi kita kadang-kadang tu tersilap faham apa yang dimaksudkan dengan buku. Yang pertama sekali kita kena faham betul-betul. Kalau kita dengar daripada ustaz, kita kena faham. Itu. Okey. Cumanya kalau kita kata boleh tak Kak Nur kata boleh ikut mana-mana pandangan. Bergantung kepada keadaan kita. Kita sendiri yang memahaminya. Cumanya, kalau ikut pandangan Imam Al-Rafi'i, kalau haid kita benar-benar berhenti pada hari ketiga, bermakna kalau kita tak solat pada hari keempat, kelima, keenam itu, kita kena qada solat kita yang kita tak tunai pada hari itu. Ya tak? Sebab kita anggap darah akan keluar semula kan? Maknanya itulah. Sebab itu Imam Nawawi kata, nak selamatnya, solatlah selalu. Tak ada darah tu. Sebab itu Imam Nawawi dan kita yang kita sebut-sebut sebelum ni, apabila darah berhenti, kita tahu darah tak ada kan, kita digalakkan terus mandi. Ya tak? Itu dia. Itu je Kak Nur nak dengar yang ustaz-ustaz terang tu. Bila Kak Nur pernah tanya ustazah tu, dia jawab kok lain pula biarlah. Gitu. Kak Nur nak tanya sini lah sebab masa tu Kak Nur nak jumpa lagi, nak rujuk semula kitab mana-mana, muka surat berapa, sebab Kak Nur ni malah nak baca. Tapi bila ustazah tu sebut gitu, dia jadi Kak Nur ni rasa nak cari dalam kitab mana, bab berapa, muka surat berapa. Akhirnya jumpa. Yang dia terang-terang ni hak ni sebenarnya. Tapi akhirnya Kak Nur jumpa juga. Kalau buku tebal tu Kak Nur sebut tu, buku Tuhfatul A'izzat tu, buku tebal 3 kilo Kak Nur kata tu. Muka surat 171. Kalau siapa-siapa ada kitab tu, boleh bukalah. Hak kitab yang ditulis oleh Syekh Maulana Mansur tu. Kalau ada yang ada lah. Ataupun kitab ini ada tak kitab Al-Ibanah wal Ifadah, ada tak buku tu? Kalau buku tu muka surat antara muka surat 20 hingga muka surat 22, dia ada terang.
Sebenarnya ada penerangan tu. Tapi orang dia dok fokus sangat tentang perkara ini. Yang dia fokus hak takdi tu. Pandangan Imam Syafi'i dengan pandangan Imam Malik dengan Hambali tu. Sedangkan kalau kita dari segi praktikal, kita nak tahu sini. Tak, bila tidak ada darah ni, kita nak bertindak macam mana? Tak? Itu dia. Okey, ada setakat ni ada kedok. Jadi tu pula banyak cerita pula. Okey tak? Ada soalan lagi ke? Itulah tadi kan saya tanya yang tadi tu. Ustazah yang tabung haji tu yang cakap saya yang cakap. So saya sekarang faham lah. Mungkin dia merujuk pada masa dia dekat berada di Mekah tu. Tapi kalau saya tengok balik message ni, bila kan saya cakap kena ganti, tak apa kalau puasa saya faham kena ganti saya kata macam tu kan. Lepas tu dia jawab dekat situ tu kan dia tak perlu ganti, lepas tu seorang lagi pun cakap tak perlu ganti. Lepas tu dia ada tulis dekat sini fatrah an-naqab itu bersih luar dan dalam. Yang saya faham yang Kak Nun cakap kan fatrah lain, naqab lain kan. Betul. Itu dah tu yang saya nak bagi tahu dengan Kak Nun. Ya. Dah apa nanti kita boleh Kak Nun kongsi, Kak Nun bagi muka surat tu Kak Nun snap muka surat tu baca orang PhD dah mesti boleh faham. Sebab dia memanglah kata orang ni kalau macam orang baru-baru belajar macam Kak Nun kalau nak baca kitab-kitab ni payah kau nak faham. Tapi insya-Allah nanti Kak Nun kongsikan isi tu yang berkaitan dengan perbahasan ni. Dua kitab je lah Kak Nun boleh kongsiin. Satu kitab Al-Ibanah wal Ifadah dan satunya Tuhfatul A'izzat. Tu. Nanti Kak Nun beritahu tu. Sebabnya Kak Nun dengar sendiri daripada tuan guru Ustaz Rozaini terang panjang lebar. Dia terang sini lah hak yang biasanya orang macam kita lah hari keempat ni. Hak yang nak putuskan sama ada haid dengan suci tu memang kita dah kecil mula memang kita ambil pandangan muktamad Imam Syafi'i kan. Okey, tak apalah nanti hak tu mematangkan kita kalau ada benda-benda gini maknanya mematangkan kita lah kita nak berhujah dengan orang macam mana ya tak. Okey. Kak Nun sebab kalau macam ni kalau yang macam Kak Nun tunjuk ni sebab dia masih peringkat awal. Macam hari keempat, hari kelima. Kalau kita sini, kalau saya sendiri pun ikut saya punya adat, kalau masa hari keempat, hari kelima ni macam berhenti sekejap ataupun dia jadi kuning ke apa, memang dia tak mandi lah kalau saya lah. Tapi yang kalau dah katalah hari ke-10 macam saya yang saya cakap dengan Kak Nun hari tu kan, dah hari ke-10, dah ke hari 10 tu selalunya kalau kita ada saya punya pilih hari ke-9, hari ke-10, hari ke-8. Berhenti hari ke-10 tu memang mandi terus. Rupanya hari ke-12 mari pula. Itu yang jadi macam tu di hujung. Kalau awal ni memang dah macam okey lah kita dah beramal dah lama dah kan. Memang kita kira tu sebagai bila di hujung tu bila saya tak tanya dia berkait dengan yang bacaan Quran tadi tu jawapannya jadi macam yalah. Dapat nanti itu orang balik lah maknanya tu. Jadi kalau kita tengok di sini walaupun walaupun kita kata kita ragu-ragu nak mayang ke nak mandi wajib ke lagi ke dok ke ni, mana kita tengok keadaan kita dah. Sebab kalau ustaz tu memang kita rasa lah kalau mengikut Imam Nawawi maknanya selamat kita mandi dulu sini. Sebab kemungkinan darah dok keluar. Tapi Imam Rafi'i kata boleh sebab bulan lepas pun gitu dah memang kebiasaan kita haid kita tak ada lagi 3 hari ni. Maknanya biasa lebih pada 3 hari. Kita boleh sini. Tak apalah. Itu pandangan Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau betul-betul berhenti kita kena qada. Itu dia. Itulah satunya. Ya dah. Tak apa boleh. Itu dia. Okey. Tapi kalau macam kawan kata tadi tu memang dia ambil bukan pandangan Imam Syafi'i lah tadi tu sebab bila selesai dah dia putuskan juga sini suci. Itu bukan pandangan mazhab Syafi'i, itu pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Orang ni kalau orang ikut separuh-separuh pengajian tambah-tambah apabila tambah haji kata gitu. Sebab sedangkan tambah haji tu
dia ambil dalam keadaan masyakkah ketika berada di sana. Bukan untuk dia amalkan di sini. Maknanya sebab kalau nak tengok bila ramai yang mengalami masalah gini, orang dah balik ke Malaysia, sepatutnya dia kena pergi semula. Sebab tawaf dia tak jadi. Tapi ada ke tabah haji tu nak keluar kos banyak-banyak tu menanggung semula? Tak nak pergi sana tu. Sebab itu dia ambil juga pendapat terpinggir tadi tu, pendapat Al-Laqti tu. Al-Laqti tu bukan pendapat yang kuat. Sebenarnya hak yang kuat tu kerana mazhab Maliki dengan Hambali. Hak yang daripada kalangan Syafi'i tu orang pendapat yang terpinggir sebenarnya. Tu. Okey, dah. Okey, situlah. Okeylah, kita berhentilah lah. Kita sambung pula hak kita ni pula. Okey, tadi Kak Nur kata kita nak sambung bab mutahayyirah. Tapi kalau bab yang ni, kalau bila-bila masa nak tanya boleh. Sebab kita kalau bolehnya biar faham perkara hak fardu ain ni. Hak yang terjadi kepada kita tiap-tiap bulan ni. Hak yang mutahayyirah ni mungkin tak terjadi kepada kita, ya dah. Ini termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Tapi kita nak tahu juga bimbang-bimbang terjadi. Okey, kita teruskan. Kita berkenalan dengan golongan mutahayyirah. Golongan mutahayyirah ini ialah wanita yang sudah biasa haid dan ada suci dah pada bulan-bulan sebelumnya. Tetapi dia tak ingat sebab bulan ni bila berlaku darah yang melebihi 15 hari, dia dah ingat dah tentang adat haid dan adat suci dia yang lepas itu. Dia dalam keadaan kebingungan. Maksud mutahayyirah ini bingung. Kebingungan dah, dia campur dengan debar lagi, campur dengan keadaan darah yang keluar berterusan ini. Dari segi kesihatan pula sedar-sedar, maknanya dalam keadaan bingung gitu. Bila orang tanya haid bulan lepas pun dah erti dah nak khabar. Ataupun ulama beri ni sebenarnya pada orang yang sakit. Orang sakit yang mungkin dia sakit gila, dia tak ingat, ataupun dia sekarang ni orang ramai ditidurkan. Orang yang ditidurkan kemungkinan ada haid dia, ditidurkan tu lama. Misalnya ada tak kemungkinan sekarang ni? Sekarang tambah-tambah penyakit COVID dan sebagainya, ya tak? Orang yang ditidurkan tu. Jadi ditidurkan tu mungkin berlaku juga haid ni. Dan bila dia sedar-sedar dah ada darah. Dia tak tahu pun bila bermula darah dia tu. Nak rujuk hak lepas pun dalam keadaan fikiran yang lemah itu, maknanya tak boleh nak berfikir. Itu dia. Jadi sepatutnya kalau darah melebihi 15 hari, maknanya kena rujuk sama ada kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Tapi golongan ni tak dapat bezakan darah yang sedang keluar ini. Mungkin darah yang keluar itu satu warna ataupun kerana kelalaiannya sendiri yang tak ambil cakna tentang darah yang keluar setiap bulan ini. Jadi apabila darah dah melebihi 15 hari, nak rujuk kepada tamyiz tak boleh. Orang tanya adat pun tak ingat. Jadi apa nak buat? Bila keadaan gini berlaku, kita kena kategorikan dia pula kepada 3 golongan pula. Mutahayyirah itu terbahagi kepada 3. Satu disebut mutahayyirah mutlaqah. Iaitu dia tak ingat tarikh haid dia yang dulu. Dan tak ingat juga bilangan haid yang dulu pun dah ingat. Tu dia disebut mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah sungguh, bingung-bingung sungguh. Itu dia. Bukan dia je bingung. Orang hak dia tanya pun bingung juga. Sebab bila orang tanya dia berapa hari haid yang lepas, dah ingat. Dah tarikh bila haid lepas, dah ingat. Dah orang hak ditanya pun akan bingung, ya dah. Itu disebut mutahayyirah mutlaqah. Okey. Yang kedua disebut mutahayyirah muqayyadah. Yang ini
dia ingat separuh lah. Mungkin dia ingat tarikh tapi tak ingat bilangan pula berapa hari. Dia ingat separuh je. Dia ingat tarikh dia mari tu, tarikh tu dah ingat juga. Mungkin dia kata saya awal bulan ataupun dia kata tengah bulan dia mari. Itu dia. Maknanya ingat separuh-separuh. Okey. Hak yang ketiga pun mutahayyirah muqayyadah juga. Dia ingat tarikh tapi dah ingat bilangan. Hak tadi ingat bilangan, dah ingat tarikh. Hak yang pula ingat tarikh, dah ingat bilangan. Itu dia. Jadi ada 3 sebenarnya. Keadaan mutahayyirah ini maknanya mungkin dia boleh khabar ke kita, tapi bila kita nak selesai masalah dia tu, kita tak dapat maklumat yang detail lah. Itu disebut mutahayyirah. Jadi apa penyelesaiannya? Macam mana misalnya orang mari khabar ke kita gitu, kita nak selesai masalah haid dia ni macam mana? Kita tengok satu per satu. Kita bincang golongan yang dah ingat apa satu mengenai sejarah haid dia. Sebelum berlaku istihadah yang sedang dia alami ni. Jadi nak buat guana. Dia sebenarnya diwajibkan berihtiyat, iaitu berhati-hati, bercermat dalam beberapa keadaan. Sekarang ni dia berada dalam keadaan ihtimal, sepanjang-panjang darah keluar. Sepanjang-panjang darah keluar itu dia kena berihtimal. Apa maksud ihtimal? Kena tahu, kena catatlah ni istilah-istilah yang Kak Nur sebut ni. Tadi satu ihtiyat. Ihtiyat tu maknanya dia kena berhati-hati dan dia kena ambil langkah berjaga-jaga, langkah yang cermat. Dan dia kena berada dalam keadaan ihtimal. Ihtimal ni maknanya satu keadaan kemungkinan dia berada dalam haid dan dalam masa yang sama dia kena berihtimal kerana dia kemungkinan berada dalam keadaan suci. Itu sepanjang-panjang darah keluar tu. Macam mana tu? Jadi walaupun darah tu sedang keluar, dia kena solat, kena puasa, kena buat apa-apalah hak yang memerlukan kepada niat. Maknanya dalam masa yang sama juga dia kena menghindari perkara-perkara larangan ketika berada dalam keadaan haid. Maknanya tak boleh bersama suami. Tak boleh berseronok-seronok istimta' ya khabar tu. Lepas tu tak boleh berada dalam masjid. Itu dia. Dalam masa yang sama tu, dalam keadaan haid dia ada itu. Dalam darah keluar tu. Maksudnya dia dihukumkan berada dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci. Dua-dua sekali tu. Okey, jadi bila nak mandi wajib pun dia kena mandi wajib setiap kali nak solat fardu. Kerana dia diihtimalkan berada dalam keadaan haid sebelum ni. Dan dia diihtimalkan baru suci daripada haid. Jadi dia kena mandi wajib setiap kali nak solat. Kalau dia ingat, contohnya dia ingatlah masa mandi wajib tu dia ingat mungkin dia mandi masa subuh. Jadi dia perlu mandi waktu subuh sajalah. Waktu lain tak perlu. Tapi selagi dia dah ingat bila dia mandi wajib, makna selagi itu dia kena mandi wajib setiap kali nak solat. Itu dia. Okey. Boleh tu? Dia sebenarnya ada 5 perkara yang dia boleh buat ketika dia diihtimalkan berada dalam suci, iaitu solat, tawaf, puasa, mandi wajib dan juga dia boleh diceraikan, talak. Maknanya ni mungkinlah kita jarang bincang tak talak-talak ni. Sebab sebenarnya kita kena belajar bab talak ni sebab dia ada waktu-waktu yang diharamkan talak, waktu sunat, waktu wajib, waktu apa? Waktu makruh dah sebenarnya. Tapi 5 perkara ni dia boleh amal lah. Hak yang tak boleh amal iaitu apabila
dia diihtimalkan berada dalam haid tadi tu. Macam Kak Nur sebut, dia ada 6 perkara. Satu, istimtak berseronok-seronok pada kawasan antara pusat dan lutut. Yang keduanya, tak boleh baca Quran. Baca Quran di luar solat tak boleh, hanya boleh baca dalam solat tu saja je. Okey, menyentuh mushaf Al-Quran. Yang keempatnya, duduk dalam masjid tak boleh, tapi iktikaf boleh. Duduk masjid, nak pergi dengar orang ceramah ke apa benda ke tak boleh. Tapi beriktikaf boleh. Tu pelik tu. Dan kelimanya, tak boleh lalu dalam ruang masjid. Tu dia. Ini yang apa? Dia tak boleh lakukan bagi golongan mutahayyirah. Dan kalau darah keluar berterusan pada bulan Ramadan. Guana pula. Tadi kan kita kata kena puasa. Jadi sepanjang bulan tu dia kena puasa. Cumanya puasa dia tu tak dapat penuh. Dapat 14 hari sahaja. Dia kena qada sebulan lagi puasa dia. Untuk dapatkan 14 hari. Maknanya dia tak dapat, walaupun dia qada sebulan tu 30 hari, tapi dia hanya dapat 14 hari juga. Ini teruknya orang mutahayyirah ni. Lepas tu, dah kalau puasa kan 30 hari dah. Kalau bulan Ramadan tu 30 hari, kena tambah pula 2 hari lagi. Macam mana cara nak puasa pula untuk mendapatkan 2 hari tambahan tu, nanti kita akan tunjuk cara dia. Okey, itu dia. Jadi kita tengok betapalah rumitnya kalau sampai tahap mutahayyirah ni. Itu dia. Okey. Cuba kita tengok apa ni? Slide lah. Berdasarkan ulama. Betapa hebatnya kita tengok ulama ni, dia buat kiraan macam mana nak dapatkan puasa-puasa itu. Puasa nak dapatkan 2 hari. Kalau nak kata dapat 14 hari tu, memang kita kena puasa sepanjang sebulan 30 hari. Tapi Kak Nur nak tunjuk ini bagaimana nak dapatkan 2 hari tambahan tu. Kalau dia dah puasa dah 2 bulan tapi baru dapat 28 hari. Okey. Ni kita tengok berdasarkan slide ni pula. Okey. Orang ni dia kena puasa dalam tempoh 18 hari. Kenapa dia kena puasa dalam tempoh 18 hari? Dia kena puasa 6 hari untuk dapatkan 2 hari lagi. Dia kena puasa 6 hari untuk dapatkan 2 hari. Tapi tak boleh puasa dia 6 hari turut-turut, ataupun dia nak puasa hari ni, nak puasa, lepas tu dia tak mau puasa, dia nak puasa lain pun tak boleh. Dia kena pilih sebulan. Sebulan itu dalam tempoh 18 hari. Dia tak boleh nak pilih mana-mana hari. Okey, kita tengok cara ataupun ulama buat ni. Okey, kalau haid dia bermula hari pertama. Sebab sekarang ni dia tak tahu haid dia bila kan. Dia mari haid bulan lepas berapa hari pun dia tak tahu. Bila haid dia berhenti pun dia tak tahu. Berapa hari haid dia pun tak tahu. Okey, jadi untuk dapatkan 2 hari, dia kena puasa dalam tempoh 18 hari tanpa putus. 3 hari tanpa putus. Okey, sebab ulama kata, kalaulah haid dia ni bermula pada 1 hari bulan. Bukan 1 hari bulan, hari pertama. Andai kata haid dia ni hari pertama, jadi berakhir pada hari ke-16. Sebab apa? Cuba jawab. Sebab apa kita letak hari ke-16? Sebab apa In? Haid ni, ni tempoh haid ni. Kita kena, yang kebiasaannya haid kan 15 hari. Kita kena lebihkan lah. Sebab okey, sebab hari pertama ni kemungkinan kita keluar pukul 8. Ya tak? Pukul 8 pagi
Jadi haid 15 hari berakhir pada pukul 8, 16. Ni 16 hari ke-16. Ya dah? Itu dia. Jadi ulama tetap di sini. Bermakna apabila kita anggarkan andai kata haid kita bermula pada hari pertama akan berakhir pada hari ke-16. Bermakna 2 hari ini merupakan hari yang suci. 2 hari. Tapi kita tak boleh puasa juga sini nak 2 hari ni tak boleh. Ulama kata sebab memang tak yakin. Tak yakin bahawa haid dia bermula di sini. Bermula hari pertama ni. Kemungkinan hari kedua. Kemungkinan hari ketiga. Bila hari ketiga berganjak pula. Dah? Itu dia. Okey. Dan ulama suruh kita buat kiraan. Andai kata haid kita bermula hari kedua. Memang haid akan berakhir pada hari ke-17. Bermakna hari pertama suci. Hari ke-18 suci. Okey. Dan andai kata haid bermula hari ketiga. Jadi akan berakhir pada hari ke-18. Bermakna di sini kita kena berpuasa 3 hari pada permulaan bulan dan 3 hari pada hari terakhir hari ke-18. Itu dia. Itu caraan yang ulama berilah. Lepas tu ini kemungkinan haid dia ni bermula pada siang hari. Kalau haid dia ni kemungkinan berlaku berhenti pada malam. Malam hari berhenti haid dia. Maknanya kalau haid dia tu berhenti pada malam, pagi esok tu boleh puasa ke tak? Boleh lah. Boleh lah. Kalau haid dia dah berhenti dah malam, bermakna pagi tu dia boleh berpuasa. Jadi ni ulama kata, andai kata haid dia bermula hari pertama, memang akan berakhir pada hari ke-15. Bermakna suci dia 3 hari. Kalau haid dia bermula hari kedua, bermakna hari pertama di awal bulan dan hari ke-17 dan 18 akan suci. Kalau haid dia pada hari ketiga, bermakna hari pertama suci, hari kedua suci, hari ke-18 suci. Jadi dia kena puasa 3 hari di awal dan 3 hari pada akhir sehingga 18 ini. Ini nak selamat. Sebab kalau kita tengok di sini, kalau dia berpuasa pada hari pertama, kemungkinan haid dia dia tak suci pada waktu ni, hari pertama tu. Sebab kalau haid dia bermula hari pertama, jadi hari pertama dan hari kedua tak suci. Mungkin hari ketiga saja yang suci. Tapi kalau dia berpuasa pada hari ke-18 sahaja, kemungkinan haid dia ni bergerak di sini. Ni kemungkinan haid dia bermula hari ketiga. Jadi mana ada suci hari ke-18? Tak suci kan? Itu. Jadi dia kena puasa hari pertama, kedua, ketiga untuk mendapatkan 1 hari. Dan hari ke-16, 17, 18 untuk mendapat 1 hari. Itu baru cukup 2 hari ganti ataupun tambahan yang dia kena cukupkan 30 hari tadi tu. Okey. Memang pening lah. Kalau tengok gini, rasanya faham tak kalau Kak Nur terang gitu? Kak Nur tegak bolehlah ikut. Tapi tahulah kan. Tapi yelah mungkin. Kita tak biasa kan. Yelah. Apa maknanya kita tahulah bahawa kita kena puasa 3 hari di awal bulan dan 3 hari ke-16, 17, 18 untuk mendapatkan 2 hari. Hak tu setakat tu sudahlah, ya dah. Kalau kita nak kaji-kaji ulama buat ni, kita tak faham, ya dah.
Itulah hak ni cara yang mudah lah hak yang Kak Nur dapat tangkap. Sebenarnya dia ada 2-3 cara lagi tapi malah nak mikir bukannya. Maknanya kalau jadi ke kita mungkin kita nak juga kira tak? Itu. Okey. Itulah cara ulama buat kiraan sebagai contoh untuk menyelesaikan masalah kepada golongan mutahayyirah ini. Jadi kalau bolehnya kita kabarlah ke siapa-siapa tu, janganlah sampai ke tahap mutahayyirah. Sebab kalau kita tengok kan ada yang ada ustazah tu. Dia mengajar dekat IPT lah. Ramai berderu mari kabar ke dia. Sebabnya dia kata dia tak perasan pula lama ni mari comel je. Haid dia 7 hari 8 hari dia ingat gitulah juga. Papa bulan dia tak cakna pun. Maknanya haid hak terakhir dia tu berapa bulan. Sebab haid dia tak sama. Mungkin 7, mungkin 8, mungkin 10, mungkin 12. Jadi dia nak rujuk. Tiba-tiba bulan ni pula mari lebih pula. Dah bila ustazah tanya dah awak boleh ingat tak kala-kala mari yang? Dah ingat kala tu dah nak tanda, dah ingat nak tanda. Itu. Maknanya jadi ya tak? Tu budak-budak tu. Budak-budak belajar, budak terpelajar lah IPT kan. Pernah tak sudah mari Tak pernah. Sebab saya tak yelah kat jabatan tu bukannya jabatan. Orang tak kenal sangat, saya tak kenal, tak tahulah kat situ adalah juga ustazah-ustazah kan sepatutnya. Jadi ustazah lah maknanya Kak Nur. Ya. Dah apa belajar ni boleh selesaikan ataupun boleh je kalau nak buat, sebabnya budak-budak ni memang macam kita dululah kan. Dok faham tentang darah-darah ni kan macam kita, cuma kita tak jadi je istihadah, ya tau. Alhamdulillah maknanya masa dulu-dulu tak jadi istihadah. Tapi zaman sekarang ni ramai. Anak-anak saya istihadah Kak Nur tapi saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya suruh dia cari ustazah dia. Yang saya beli buku, saya cuba juga tapi saya rasa tak boleh. Saya tak dapat satu-satu yang jelas. Tapi kalau macam ni sekurang-kurangnya kalau ada, yelah kalau ada budak-budak tanya ke kan, kalau bila kita tanya solat ke apa ke, sebab benda istihadah ni sekarang ni dah untuk budak-budak, untuk remaja-remaja ni sebab dah biasa, sebab pemakanan. Saya perasan. Sebab kalau kat sekolah anak saya tu memang bila saya tanya kawan dia yang ini punya ini sampai mak bapak bawa pergi hospital. Ramai ramai sebab pemakanan. Yang saya perasan especially kalau dia orang ni makan pecel lele tu, saya lah, itu observation saya. Makan ikan sembilang dan ikan keli tu kan. Sebab anak-anak saya ni dia sekolah swasta, sekolah Al-Amin kan. Dulu makanan dia memang dibagi tengah hari kan, memang dia serve. Dia selalu makan tu. So saya pun dia punya observation lah. Saya rasa sebab makan selalu makan ikan keli tu. Betul ni, betul. Betul. Saudara saya pun kata macam tu. Dia kata kalau kita makan, ada setengah orang macam tu, kalau dia makan ikan yang ada sengat, darah dia akan jadi gitu. Sebab saudara saya pun gitu. Tu dah saya observation saya sendirilah. Baguslah Dr. Zarina ni. Buat apa? Dr. Zarina kan, aduh, bukan doktor celuk tu sungguh tu. Percaya anak saya tu tak percaya sebab saya kata kenapa? Lepas tu saya tengok kan solat dua. Lepas tu bila tanya kawan ni, betul. Kawan dia ni, lepas tu maknya bawa pergi. Lepas tu saya kenapa anak saya ni, saya kata macam mana dua-dua ni boleh jadi macam ni. Lepas tu bila macam tu saya suruh dia rujuk sebab bila saya tengok buku saya pun tak faham, saya tak berani nak bagi satu solution, tak berani sebab dia berkaitan dengan hukum. Mu'alimah dia lagi pakar. Lepas tu yang saya buat, saya bagi kalau ada anak-anak kita yang macam ni istihadah ni, bagi dia makan minyak zaitun. Saya bagi zaitun, dia sakit perut, yang sakit perut, yang apa, bagi minyak zaitun, mana kawan-kawan
yang dalam kapsul tu pun kan ada kan. Atau tak lah. Yelah, kalau misalnya tu sekarang dia punya period dah okeylah. Dah jarang, dah tak ada dah istihar tau. Alhamdulillah. Betul. Memang bijak ni. Memang gitu. Saya dengar pun gitu. Betul saya ni selalu beremosi, berfikiran sendiri, observation. Saya kata sebab makan ikan ni, mesti sebab makan ikan ni. Sebab mak saudara tu, Meksi pun kata gitu. Bila mak saudara memang pergi hospital juga sebab mak saudara yang meninggal bulan lepas raya itu, dia memang sampai ke akhir ni dia, akhir hayat dia memang dia keluar darah semua. Tapi Meksi dekat hospital sebab dia rajin masuk hospital semua, memang cover tak boleh makan ikan tu. Betul je Maya. Oh lah. Anak-anak saya tu sebab kat sekolah dia dulu hidang kan. Yalah. Tu pula memang budak-budak rasa suka ikan tu dah. Kalau kat kita ikan keli lah ikan keli belada. Ikan keli belada. Ikan keli belada. Anak saudara Kak Nur pun suka sangat tu. Kalau pergi kedai-kedai ada ikan tu, memang beli ikan tu. Kak Nur tak suka. Aduh lah. Alah, zaman sekarang ni dak pemakanan patu campur dengan stres lagi. Dekat nak pressure kan ramai mai kabo. Tazah, saya period pula. Tazah pun stres sebenarnya. Aduh lah. Saya itu waktu duduk pressure SPM kita rasa macam tak stres je. Tapi hok saya kau ke Anu tu kan masa bulan 4 tu kan. Masa duduk pressure tu. Saya istirahat tu sebulan. Rasa tak ada kandung tu. Rasa macam tak stres. Tapi mungkin letih lah. Letih pun letih je cukup. Yang malam pergi ke sekolah kan. Pagi pukul 6.45 dia dah sekolah kat Anu. Maksudnya kita rasa macam ke kita rasa suka je pergi tapi letih. Penat, kita penat tu. Badan letih. Boleh juga jadi gitu. Ya. Okey, lepas tu golongan kedua. Golongan kedua tadi mutahayyirah muqayyadah. Maknanya dia tu ingat, bukan dia ingat tarikh pun, dia anggar-anggar je. So contohnya dia mari ngadu ke kita lah misalnya. Dia mari period ni, hatu kita tanya dah period hak lepas guana berapa hari. Dia dah ingat pun tarikh mari tu. Mungkin dia kata dia ingat 6 hari, tapi dia dah ingat secara tepat tarikh tu bila-bila. Cuma dia kata mungkin dalam hari pertama hingga hari ke-10 dia kata. Dalam 6 hari dia mari. Dia khabar gitu pula. Kalau dia ingat tarikh tepat tu, maknanya dia khabar 1 bulan saya mari 6 bulan berhenti, makna tu bukan mutahayyirah lah. Tapi hak yang mutahayyirah ni, dia mari, bila kita tanya bila period dia dah ingat secara tepat, cuma dia khabar 6 hari tapi dalam tempoh hari pertama sehingga hari ke-10 dia kata. Mungkin dia mari tu 6 hari lah. Dia khabar gitu. Jadi cara penyelesaiannya 30 hari kita akan bahagikan kepada 3 lah. Maknanya kita tengok 10 hari yang pertama. 10 hari pertama. Macam mana nak kira 10 hari yang pertama tu? Kita cuba tengok slide. Okey. Jadi dah dia kata 10 hari yang pertama. Cara kita nak kira ni lagu mana? Kita pun letak sini. Kalaulah 10 hari yang pertama, dia kata dalam 10 hari yang pertama, 6 hari dia kata dalam 10 hari, maknanya 6 hari akan bermula pada hari ke-5 lah period dia. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 6 hari dah. Okey. Itu. Jadi kita andaikan haid dia bermula pada hari ke-5.
Okey. Dan kita andai pula sebab dia tak tahu ni bukan hari kelima dia kata. Dia kata 6 hari dalam tempoh 10 hari. Jadi kita kena buat sesa ni. Yang kedua pula kita andai kata haid dia keluar pada hari keempat akan berakhir hari ke-9. Andai kata darah keluar pada hari ketiga, maknanya haid dia darah akan berhenti pada hari ke-8. Andai kata darah keluar pada hari kedua, darah akan berhenti pada hari ke-7. Andai kata darah keluar hari pertama, darah itu akan berhenti pada hari ke-6. Itu. Kita kena buat gambar rajah gini. Kita nak kira ni, bukan senang nak kira ni pula ni. Susah. Seperti mana dia bingung, kita pun bingung ni nak selesai masalah dia ni. Okey. Itu. Okey, dah jadi dah ada graf macam ni. Kita pun nak tengok hari yang memang confirm dia berlaku haid. Cuma kita tak boleh confirm 6 hari tu. Cuma kita boleh confirm hari yang mana. Okey. Ni hari yang confirm dia haid, iaitu hari ke-5 dan hari ke-6. Sebab hari ke-5 dan ke-6 ini yang bertindangnya. Hari lain tak bertindang. Ya tak? Itu dia. Tu cara kita nak kira lah tu. Jadi hari ke-5 dan hari ke-6 ini dihukumkan haid dengan yakin. Itu dia. Okey. Ni. Jadi maksudnya hari ke-5 ke-6 ini dikira sebagai haid tu. Okey. Dah macam mana pula hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu? Okey, hari pertama, kedua, ketiga, keempat dia dihukumkan berihtimal. Apa maksud ihtimal? Tadi Kak Nur sebut dah tadi. Dah dengar suara? Dan dia dikira ihtimal ni maknanya kemungkinan dia berada dalam suci dan kemungkinan berada dalam haid. Itu dua. Okey. Jadi hari ke-7 dan juga sehingga hari ke-10 juga dia berada dalam keadaan ihtimal. Bermakna hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 7, 8, 9, 10 dia kena solat, dia kena puasa, dia boleh buatlah hak yang ibadat-ibadat yang memerlukan kepada niat itu. Cuma hari ke-5 dan ke-6 sahaja yang dia confirm haid, tak boleh buat, tak boleh sembahyang, tak boleh apalah. Okey. Renung-renung dulu. Memang kalau Kak Nur terang ni mungkin laju ke apa benda. Andai kata bukan hari pertama ni dia kata. Dia kata hari tu haid dia sebab saya pergi mak kawan saya tu. Saya pergi mak kawan saya tu hari 18. Hari ke-18 lah. Mungkin 18 hari bulan lah dia kata. 18 hari bulan tu kita tengok kepada tarikh. Kita buat 30 ni kita mengikut takwim hijrah ni. Kita tak boleh guna takwim Masihi. Kita guna takwim hijrah. Sebab bila berlaku macam ni, kita kena kira tempoh dia 30 hari. 30 hari ni hanya takwim hijrah. Takwim Masihi 31 kan? 31, dia pergi ke 31 tak boleh. Jadi kita kena guna takwim hijrah. Jadi kalau kita tengok, contoh dia kata hari ke-8 hari tu 18. Dia pergi mak kawan dia period. Dia tengah period misalnya. Jadi kita buat cari sama lah. Mungkin kita ubah di sini lah. Hari pertama ni 18 jadi. Ataupun di sini yang tetap dia kata ni. Ataupun kita berhenti di sini. Gitu. Maknanya dia mari ke bawah. Ataupun mari ke atas. Boleh faham tak Kak Nur terang ni? Kebelik. Okey, contoh dia kata tadi kan. Dia katakan tadi ni 16 dia 6 hari dia mari haid. Bukan, dia kata haid dia berlaku 6 hari dalam 10 hari pertama kan. Dia kata
Jadi kita pun kira macam ni lah. Kita buat ni sampai 10 hari bulan. Jadi dalam 10 hari dia kata. Maknanya hari ke-10 ni memang ada lah kemungkinan haid. Dan kita pun kira lah 6 hari. Bila 6 hari, bila bermulanya? Mesti bermula pada hari ke-5. Ya tak? Ini. Lepas tu, kita pun bergerak. Kita nak kira siapa satu ni. Sebab kemungkinan satu juga dia akan keluar darah juga. Ya tak? Jadi kita pun buat satu-satu. Kalau 9, mesti darah itu keluar pada hari ke-4. Kalau 8, mungkin darah itu akan bermula pada hari ke-3. Jadi kalau 7, mungkin darah itu bermula pada hari ke-2. Jadi kita kena buat ni, kita tengok hari keberapa yang berpindahnya. Yang confirm, kita nak tahu confirm haid. Iaitu hari ke-5 dan ke-6. Ni Kak Nur datangkan warna hitam ni. Ni confirm haid. Maknanya hari ke-5, ke-6 ni dia tak boleh lah semayang. Gitu. Maknanya tengah ada darah ni. Mungkin bulan depan gitu. Maknanya hari ke-5, ke-6 ni dia tak boleh semayang. Sebab confirm, yakin haid. Lepas tu, hari pertama setiap bulan-bulan yang akan datang tu, dia kena berihtimal. Ihtimal ni dia boleh semayang, dia boleh tawaf, dia boleh apa benda yang memerlukan kepada niat tu lah. Dia kena mandi wajib ni. Sini kena mandi wajib sebab dia pun tak tahu bila dia tu suci. Kecuali dia ingat mungkin dia kata dia suci dulu waktu asar. Maknanya waktu asar sajalah dia kena mandi wajib. Waktu lain tak perlu. Itu dia. Ni dalam tempoh ihtimal ni maksudnya. Itu. Okey. Faham ke tak? Mungkinlah sekali dengar ni memang tak faham ya tak? Kalau faham memang terror benar. Kalau faham tu mungkin dah dengar dah sebelum-belum ni. Tak faham lah. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Aduh. Lepas tu Kak Nur pun pernah dengar juga apa ni. Kak Nur dengar suara je lah. Rakaman saja. Ustaz Mama Anafiah ataupun dikenali sebagai Ustaz Abu Samah. Dia terang juga tapi kita tak nampak dah gambar tu. Kita dengar saja. Dengar saja tu. Gitulah. Kalau kita tak pernah dengar memang tak akan faham. Sebab Kak Nur ni Kak Nur pernah dengar dah. Kak Nur pernah tengok dah ni. Kak Nur pernah buat sendiri. Kak Nur pernah buat kajian dah. Maknanya bolehlah faham je dengar tu. Tapi kalau Ustaz Mama Anafiah gitu kadang, saya salah. Mula. Gitu. Kak Nur kadang-kadang tu termis bila Ustaz sebut gitu dah. Saya salah hak dia. Ya khabar. Mula. Dia banyak sebut gitu. Ustaz mana Hanafiah? Ustaz tu dia pengetua sekolah pondok di Kemamang. Dia banyak dalam YouTube ada. Kak Nur tak tahulah kalau taik nama dia tu keluar sebab kadang dia bila dia Kak Nur ni, Kak Nur dengar apa benda ni? Rakaman suara tu dia buat ni. Talaki bersama dengan ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz lain lah. Termasuk Dr. Syamsiah. Kalau Wahai kenal Dr. Syamsiah tu. Maknanya dia buat rakaman semasa dia bertalaki bersama dengan para asatizah dan juga para ustaz. Kak Nur ada. Biar nanti Kak Nur share dalam Telegram lah. Ya tak? Tapi dengar suara je lah. Dengar suara. Biarlah dengar suara pun. Maknanya mungkin lah kita boleh ambil manfaat. Ya tak? Nanti Kak Nur share dah. Kalau Ustaz Hanafiah tu Kak Nur rasa famous lah. Sebab famous dalam bab ni lah. Sebabnya Kak Nur belajar dengan Ustaz Hazim tu. Ustaz Hazim tu dia yang dia cover sendiri dalam grup Kak Nur. Kak Nur pun ada rakaman juga tu. Kak Nur boleh share. Dalam grup tu dia cover. Dia kata dia bergaduh dengan seorang ustazah selebriti. Kak Nur rasa orang kenal kot. Orang tahu cerita ni tak? Kenal tak? Pernah dengar tak? Saya pernah tengok YouTube tu.
Ustaz Azim kan? Dia pernah buat penjelasan. Ya. Dengan seorang Ustazah tu, dia cover dia kata gitu. Ah. Dalam buku, sebab Ustazah guna buku dia kan. Ya. Tu hak mana Kak Nur? Hak tu lah. Kak Nur pun tengok apa ni YouTube tu. Kak Nur tengok masa ustazah tu ngajar memang salah dah. Lepas tu ia tegur lah ustazah tu tak mengaku, rupanya ingat mengaku. Sebabnya Ustaz Anafiah sebut pula. Dalam rakaman Ustaz Anafiah ni Ustaz sebut pula. Maknanya kata seorang ustazah tu. Maknanya nanti dengar sendiri dah. Sebab Kak Nur akan post dalam YouTube kau tengok pula ni. Tak apalah nanti Kak Nur post je rakaman tu dua-dua tu. Ustaz Azim dengan Ustaz Anafiah. Ini sentuhlah ke tentang ustazah tu. Tak apalah. Okey. Ada nak tanya tak setakat ni? Sini. Kak Nur, yang kita belajar ni ini maknanya ketika golongan mutakhirah yang lupa ni, yang bingung ni, ini yang kita cuba selesaikan ni adalah masalah haid dia ataupun masalah istihadah dia. Ini masalah haid dia saja kan? Masalah haid dia dan yang sedang keluar. Maksudnya bukan berarti dah. Hak yang masih keluar, macam mana dia nak selesaikan masalah haid dia ni? Bukan tak melibatkan istihadah. Kenapa dia kalau katakan dia lupa kan? Kata dia lupa. Tapi dia period tu memang tak lebih 15 hari. Kenapa dia tak boleh kira macam haid biasa? Masalahnya haid dia lebih lain. Sekarang, maksudnya sekarang. Okey. Sekarang ni dia beristiadah ni. Maknanya mungkin hari ke-16 ke ataupun dia tak kira. Dia tak tahu dah, mungkin berbulan-bulan dah dia ni, dia tak selesai lagi. Maksudnya. Contoh, dia tak selesai lagi. Hak mana sehaid dia ni. Jadi dia pun kabarlah ke ustazah. Maknanya haid dia tu berbulan sebab ada sebab Ustaz Rozaini tu dikabar Kak Nur dengar daurah dia kata wanita tu 3 tahun dah keluar haid tak berhenti. 3 tahun keluar haid dia. Tapi bukanlah maknanya keluar brum tu. Tapi setiap kali dia calik tu ada darah. Selama 3 tahun dah. Jadi dia tanya, macam mana ni Ustaz? Macam mana Ustaz? Ni sekarang ni saya ni tak tahu lagi hak mana tak tahu haid saya. Ustaz tanya dah, awak beramal macam mana? Awak semayang macam mana? Ikut dan dia kata. Dan dia tak tahu. Dia tak tahu dah. Mungkin dia tanya orang pun orang tak nak selesai. Jadi ustaz pun tunjuk cara macam ni. Ustaz tunjuk cara macam ni. Okey, bermula 1 hari bulan mengikut tahun Hijri. Jadi dia tak tanyalah dia ni. Maknanya dia ingat sikit ke yang hak dia tu, hak yang ustaz terang tu maknanya dia tak ingat langsung. Hak tu kena berikhtiar sepanjang-panjang. Selagi mana dia tak keluar dan ustaz ajar dia. Masa calik tu ustaz kata perhatikan warna darah. Kalau dengan warna kan boleh terbalik. Boleh tamyiz balik. Maknanya sebelum ni dia tak belajar lagi tamyiz tu. Dia tak belajar lagi tamyiz. Jadi apabila ustaz terang, okey, dengan calik tanpa boleh tahu. Jadi bila dia belajar tu mungkin boleh selesai lah. Tu. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Ke nak berhenti dah ni? 1.5 jam. Pukul 12 dah. Berhenti dulu. Kak Nur nak tanya saya ni. Masuk nampak tak dik? Nak tanya ni, maksudnya orang mutahayyirah ni masalah dia sebulan lah dia mari ke mana? Mutahayyirah ni maksudnya darah berterusan. Dan dia tak dapat Dia mari sebulan lah maknanya. Maknanya ni. Maknanya masa dia tanya pun, masa orang nak selesai masalah dia pun masih keluar lagi darah tu. Tengah keluar. Tu.
Kalau berhenti dah tak ada masalah. Maknanya tengah berhenti, tengah keluar, masa itulah dia tanya, macam mana nak selesai ni, nak selesai lagi ni. Jadi kita boleh bagi cara gini lah. Okey. Kita nak kau nak berhenti dah lah. Dah. Ustazah kena ni nanti pun kena ni kalau kita tak tahu kan. Yalah. Dia ada dalam masyarakat. Siang dah maknanya. Nak kerja takut nak tanya. Itulah. Betul dah ni. Sebab kita pun ni ustazah ni pun orang mari jember ke kita ni. Kena tahulah juga. Ya dah. Duduk kat sekolah, duduklah tanya dengan cikgu pun tanya kita. Itulah. Jadi maknanya kena belajar juga sekurang-kurangnya kita fahamlah macam mana nak khabar, ya dah. Gitu. Dan kita sendiri pun tak boleh jadi mutahayyirah ni. Mutahayyirah ni. InsyaAllah kalau kita belajar tak sampai tahap tu. Sebabnya kita tahu dah masa keluar darah pelik-pelik tu. Dan kalau kita berhenti dah misalnya, ya tak keluar darah mesti kita cakna kan. Tu. Gitulah. Okey lah. Ada nak tanya lagi? Kita ada berapa orang sekarang ni? Dekat ni duk nampak pun ramai-ramai. Berapa orang sekarang ni ada ni? Kak Nok. Ya. 6 orang. Apa saya nampak? 6 orang je saya nampak. Ya. Yelah. 6 orang campur Kak Nok. Okeylah, tak apalah. Hari ni banyak program hari ni. Yelah, apa ni siapa khabar ramai ni? Dah boleh. Milah dah boleh ada dia WhatsApp dah. Ya. Okeylah, kita berhenti di sini dululah dah. Semoga Allah sentiasalah memberi petunjuk kepada kita, memberi peluang kepada kita, memberi ruang kepada kita untuk terus belajar tentang ilmu fardu ain ini yang amat penting. Mungkin sebelum ini kita terabai dah, kita pun tak cakna mana. Sebenarnya penting sangat-sangat. Sebab melibatkan ibadat setiap bulan tu kita mari dah. Setiap bulan macam mana? Kalau lah macam jadi macam gerak kita beri contoh-contoh itu kena qada banyaknya lah. Qada 5 hari pun rasa doktor terbubat dah. Itu dia. Jadi Kak Nur akhiri perbincangan kita ini dengan memohon keampunan kepada Allah SWT di atas setiap kekhilafan dalam membicarakan tentang hukum yang berkaitan haid dan istihadah, dan juga apa-apa yang baik itu semuanya daripada Allah SWT, dan semua kelemahan itu sebenarnya datang dari diri Kak Nur sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.